Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam merdeka. Keluarga Malaysia teguh bersama, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Muhammad Saqib Azan bin Muhammad Amin, nama diberi. Saya berusia 11 tahun, menuntut di Sekolah Kebangsaan Seri Cempaka. Pada waktu senggang, saya suka membaca dan menonton televisyen. Doktor merupakan impian kerjaya saya. Hadirnya saya di sini menggalas amanah sebagai Johanilan Bahasa Melayu peringkat sekolah. Resensi buku yang saya baca berjudul Merancang Kejayaan. Buku ini hasil nukilan pakar motivasi tersohor negara kita Malaysia dan turut menjadi idola saya, iaitu Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah. Buku ini diterbitkan kali pertama pada tahun 2004 dan diulang cetak pada tahun 2009 dan 2010. Merancang Kejayaan merupakan buku The National Bestseller. Mengapa ya? Nanti akan saya ceritakan. Buku terlaris ini diterbitkan oleh syarikat penerbitan PTS Milenia Sendirian Berhad, mengandungi 34 bab dan 232 halaman bercetak. Ayuh, mari kita sama-sama hayati isi kandungan buku tersebut. Pepatah yang terkandung dalam buku ini akan saya sentiasa sematkan di hati, yaitu jika Anda tidak merancang untuk kejayaan, bererti Anda telah merancang kegagalan Anda sendiri. Terdapat 6 bahagian dalam buku ini membincangkan kaedah merancang kejayaan. Bahagian pertama ialah aspek pengurusan diri, iaitu merancang dan menentukan strategi yang perlu dilakukan. Bahagian kedua, mengenali diri dan melakukan perubahan. Seterusnya, yang ketiga, menetapkan matlamat diri. Keempat, memahami halangan-halangan untuk menggapai kejayaan. Bahagian kelima, membina kemahiran untuk berjaya, dan akhirnya keenam, kejayaan sebenar. Penulis juga menyuntik semangat kita dengan mengambil contoh penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah ini membawa kejayaan yang gilang gemilang amnya kepada agama, khasnya umat Islam di seluruh pelosok dunia. Akhir sekali, saya mengajak hadirin untuk membaca buku Merancang Kejayaan ini sekiranya ingin menjadi individu yang berjaya. Kelebihan buku ini ialah penulis menggunakan laras bahasa yang mudah difahami serta kata-kata motivasinya yang menyuntik hati pembaca. Penulis juga disarankan agar menambah ilustrasi bergambar serta berwarna supaya dapat menarik lagi minat para pembaca. Alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang amat bernilai namun sering diabaikan. Izinkan saya mengupas isi tajuk tersebut. Kita hendaklah menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar daripada berlakunya sebarang kerosakan dan pencemaran akibat dari tangan-tangan manusia yang rakus dan tidak bertanggungjawab. Kepentingan menjaga alam sekitar tanggungjawab semua pihak. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentuk, bulat kata kerana muafakat. Negara kita Malaysia sedang dilimpahi arus pembangunan yang pesat dan menjadi kebanggaan. Di sana sini terdirinya bangunan-bangunan pencakar langit. Namun, kita juga alpa dengan kesan yang dialami. Penebangan hutan tanpa sempadan, hakisan tanah berlaku, dan lebih malang lagi banjir kilat melanda. Fenomena tanah runtuh, jerabu akibat pembakaran terbuka, sungai dipenuhi sampah sarap, penggunaan baja-baja kimia yang tidak dikawal, mencerminkan masyarakat kita yang tidak cakna terhadap alam sekitar. Oleh itu, beberapa langkah perlulah diambil untuk menangani isu ini. Media cetak dan elektronik berperanan penting untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Kempen-kempen kesedaran seperti Cintailah Sungai Kita, kempen Kita Semula dan Sahabat Alam perlulah dilaksanakan oleh pihak kerajaan maupun pihak swasta. Akhir kata, mari kita renungkan baik-baik ini sebelum saya menutup bicara. Bumi yang tiada udara, bagai tiada nyawa. Bumi dikelar manusia yang jahil tentangnya. Sekian, terima kasih.